Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. N dan juga sahabat-sahabat yang ada dalam meeting ini. Hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang, Muhammad Haris Syazwan, Muhammad Rashid, Nur Anissa Ayuni, Nurul Falah Hanani, Nur Hazliza dan juga saya, Nurul Syahidah, akan membentangkan sebuah tajuk perkembangan falsafah moral di dunia barat. Moral ataupun lebih dikenali dengan akhlak peribadi seseorang yang menjadi kelaziman yang telah dipupuk dalam diri mereka. Bila dikatakan akhlak, sudah pastinya ia berkait rapat dengan akhlak yang baik ataupun buruk. Erti kata lain, moral ialah tingkah laku masyarakat ketika itu sama ada ia membawa kepada kebaikan masyarakat atau semata-mata kepentingan individu sahaja. Moral juga adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ia boleh dilihat ketika etika dan cara hidup masyarakat pada ketika itu. Di dalam dunia barat, mereka menggariskan tingkah laku yang bermoral berdasarkan hukum agama, adat turun-temurun dari keturunan mereka sebelumnya yang menjadikan mereka masih kekal dengan tingkah laku sehingga kini. Kebanyakan teori yang digunakan oleh mereka membawa kebaikan kepada diri sendiri, masyarakat dan juga kumpulan. Terdapat pelbagai ideologi yang telah diwujudkan oleh mereka demi kepentingan dan kebaikan diri sendiri. Contohnya seperti ideologi hedonisme, terorisme, historiografi dan sebagainya. Mereka juga mengaplikasikan budaya ini supaya dapat memenuhi keinginan dan kehendak masyarakat pada ketika itu. Maksud lain bagi falsafah moral ialah falsafah moral dirujuk sebagai disiplin ilmu yang mengkaji serta mempersoalkan mengenai pelbagai isu baik dan buruk yang mempengaruhi tingkah laku manusia seperti tanggungjawab, kebebasan, tugas dan sebagainya. Baik, seterusnya, konsep moral. Moral adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara zahir dan ianya dapat diketahui melalui prosesnya serta diperjelaskan bersama nilai-nilai kebijaksanaan dan etika di samping dapat difahami melalui budaya dan cara hidup sesuatu masyarakat berasaskan kesedaran. Menurut Aristotle, virtus atau lebih dikenali sebagai kepribadian mulia adalah konsep yang menyentuh berkaitan sifat kejujuran, keberanian, keadilan, kemurahan hati, kesabaran dan kebijaksanaan yang memainkan peranan penting dalam kehidupan moral. Seterusnya, moral dari perspektif barat. Menurut Patman, tahun 1979, beliau melihat moral sebagai produk sosial yang terhasil daripada kebiasaan habit dan kepentingan diri ataupun self-interest manusia. Juga didorongi atau disandarkan oleh kepekaan mengenai apa yang betul dan apa yang patut dilakukan. Ini bermaksud bahawa manusia dalam sesebuah masyarakat akan menggariskan bentuk-bentuk tingkah laku yang bermoral dengan berpandukan kepada sumber-sumber tertentu seperti agama, kepercayaan ataupun adat turun-temurun untuk dijadikan sebagai panduan kepada tingkah laku mereka. Seterusnya, ciri-ciri kepribadian mulia ini juga mempunyai kaitan rapat dengan sifat integriti dan menghormati diri sendiri. Di sini, integriti moral merujuk kepada kesatuan kepribadian berasaskan keprihatinan moral khususnya berdasarkan kejujuran. Kesatuan ini merupakan kesinambungan hubungan antara sikap emosi, tingkah laku dalam membuat justifikasi nilai moral. Secara ringkasnya, kesatuan ini sebagai jambatan antara tanggungjawab persendirian dengan kehidupan sebagai profesional. Baiklah, seterusnya konsep falsafah moral dalam dunia barat. Antaranya adalah yang pertama, utilitarianism. Konsep ini adalah salah satu aliran dalam teori teleologis iaitu akibat yang diasaskan oleh dua orang ahli falsafah British iaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill sebagai seorang pendukung bagi aliran utilitarianism.
Mill menegaskan bahawa sesuatu tindakan itu dianggap betul, yakni beretika jika dapat membawa akibat-akibat yang dihajati, iaitu kebaikan yang terbaik dan untuk seramai yang mungkin. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa penentuan berkaitan tindakan betul ialah proses memaksimumkan kebaikan. Utilitarianism Lacaun merupakan aliran pertama yang lebih menekankan tindakan individu dan bukannya peraturan umum. Ungkapan seperti jangan menipu dan jangan ambil rasuah adalah sebagai panduan umum yang dapat dijadikan contoh. Bila-bila masa sahaja, halangan ini boleh dilanggar kalau mendatangkan kesan yang baik. Aliran kedua dalam konsep ini adalah utilitarianism aturan yang didukung oleh Richard Brand. Menurutnya, jika seseorang bertindak mengikut segala yang ada, pasti akan menghasilkan kebaikan yang terbaik untuk ramai orang. Hakikatnya, tindakan individu itu dianggap betul kalau selari dengan peraturan yang ada. Seterusnya adalah konsep wajiban. Konsep wajiban ini telah diasaskan oleh seorang ahli falsafah Jerman yang diberi nama Immanuel Kant dan disebut juga sebagai konsep deontologis. Asas kepada pemikiran konsep ini adalah tanggungjawab dan bukannya akibat baik. Menurut beliau, melakukan atau membuat tindakan yang betul seperti sentiasa jujur, memenuhi janji, tidak menganiaya orang, berlaku adil dan lain-lain adalah senarai tanggungjawab yang perlu dilakukan. Konsep tanggungjawab ini tidak terikat dengan konsep kebaikan dan tindakan yang betul tidak ditentukan oleh kebaikan yang akan dihasilkan. Sebaliknya, yang menentukan sama ada tindakan yang dilakukan itu betul atau tidak adalah sikap seseorang yang melakukan dan komit atau tindakan yang dikehendaki oleh ajaran agama. Yang ketiga adalah konsep hak asasi. Konsep ini berasaskan kepada hak asasi manusia yang menyatakan bahawa sesuatu tanggungjawab itu perlu dilaksanakan kerana setiap orang mempunyai hak tertentu dalam kehidupan. Antara ahli falsafah yang mendukung konsep ini adalah John Locke, yang mana beliau menegaskan bahawa sesuatu tindakan itu dianggap salah jika melanggar hak moral seseorang atau mencabuli haknya. Seterusnya, konsep hak asasi juga menegaskan bahawa kita mempunyai tanggungjawab terhadap orang lain kerana orang lain mempunyai hak yang sepatutnya dihormati. Di samping itu, Milton membawa versi yang kedua untuk teori ini yang dikenali sebagai hak kebajikan. Menurut beliau, tanggungjawab moral adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan keprihatinannya terhadap orang lain dan sifat tanggungjawabnya dalam masyarakat. Pandangan ini juga sering dikaitkan dengan konsep dan hak kebajikan yang positif, iaitu hak yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjamin kehidupan yang sejahtera, aman dan selesa. Okey, seterusnya ialah pandangan tokoh ahli falsafah. Yang pertama adalah Aristotle. Aristotle ialah merupakan seorang murid kepada ahli falsafah yang menentang pemikiran oleh golongan Sophistoian, iaitu golongan yang suka bermain dengan perkataan dan makna, iaitu Plato. Aristotle telah mengasaskan kaedah kias dan beliau merupakan orang pertama yang telah mengasaskan kaedah tersebut sebelum kurun keempat sebelum Masihi. Beliau mempunyai 3 asas falsafah logik yang dikeluarkan oleh beliau sendiri. Yang pertama ialah prinsip sababiyah, yang bermaksud setiap yang terjadi berlaku dengan bersebab. Prinsip yang kedua ialah qanun adam at-tanaqud. Prinsip ini bermaksud bahawa dua maksud berlawanan tidak boleh dihimpunkan dalam satu masa. Contohnya kecil dan juga besar. Dan prinsip yang terakhir ialah qanun al-imtina'. Prinsip ini membawa maksud jika berlaku sesuatu, maka sifat lawannya tidak akan wujud. Contohnya seperti manis, maka ia tidak akan pahit. Seterusnya, yang keduanya ialah Socrates. Socrates ialah ahli falsafah Yunani dan juga merupakan seorang pengasas falsafah barat. Socrates juga dikenali sebagai protagonis yang telah ditulis dalam dialog Plato. Menurut Socrates dan beberapa ahli falsafah yang lain, istilah falsafah telah ditukar kepada pusat penelitian. Beliau tidak lagi berminat mengetahui tentang alam fizikal ini di dalam bukunya iaitu Plato Early Socratic Dialogues. Socrates dan juga beberapa ahli falsafah yang lain berdialog tentang kehidupan melibatkan persoalan etika, ilmu pengetahuan, psikologi dan lain-lain, di mana persoalan ini secara lazimnya berlega dalam pemikiran manusia.
Pada zaman pra-Sokrates, falsafah ini dinilai melalui nilai dan kebahagiaan kepada sesiapa yang menikmatinya. Justru itu, kebanyakan ahli falsafah, termasuk Sokrates sendiri, berpendapat bahawa kebahagiaan hidup amat penting dalam kehidupan dan manusia juga boleh bertukar-tukar personaliti, moral dan akhlak, di mana darjat mereka boleh turun menjadi haiwan dan naik menjadi malaikat. Seterusnya, tokoh yang ketiga ialah Nietzsche. Nietzsche ialah seorang ahli falsafah barat yang telah dilahirkan pada tahun 1844. Nietzsche juga memulakan pengembaraan dalam bidang falsafah apabila mula membaca buku sejarah falsafah seperti The World as Will and Idea dan lain-lain. Beliau menganggap diri beliau ialah penerus Schopenhauer dan lebih unggul apabila beliau lebih mahir dalam bidang konsistensi dan doktrin oleh beliau sendiri. Di dalam sejarah falsafah, terdapat satu gagasan yang diberi nama eksistensialisme. Nietzsche merupakan orang yang paling penting dalam gagasan tersebut. Nietzsche berpendapat bahawa manusia berfikir dan bertindak bukan hanya untuk menemui titik nilai dan makna, tetapi mereka lebih kepada menciptakan nilai-nilai dan keinginan yang baharu dengan tradisi yang sedia ada sebagai memenuhi keinginan untuk berkuasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan menyambung berkenaan dengan sejarah, falsafah moral dan juga perubahan sosial. Jadi, konsep moral yang ditubuhkan pada abad ke-17 dan ke-18 pada ketika itu muncul sebagai satu konsep pengabdian ketaatan kepada Tuhan. Tapi, semakin lama, konsep itu makin dipertikaikan oleh konsep moral yang lain seperti konsep moral takbir urus sendiri. Jadi, menurut konsep yang lebih awal, moral ini difahami sebagai satu dalaman manusia yang mewajibkan untuk manusia mengabdikan diri kepada Tuhan. Tapi, walaupun bagaimanapun, tetaplah ramai juga dalam kalangan manusia yang mengikut suruhan ataupun arahan daripada manusia yang lain juga. Pada hakikatnya, jelas bahawa kuasa Tuhan sangat-sangat besar dan telah dinyatakan kepada kita semua dalam melalui akal, wahyu dan juga penyampai wahyu yang kita semua maklum, para nabi dan juga para rasul. Seterusnya. Okey. Jadi disebabkan ramai manusia yang tak faham kenapa setiap individu tu perlu ikut konsep moral tu. Jadi disebabkan itu terdapat juga ancaman ataupun ganjaran supaya manusia ni ikut. Supaya manusia ni dapat melakukan satu kepatuhan dalam konsep moral yang lebih lengkap lah dalam mewujudkan ketertiban moral tersebut. Tapi walaupun macam tu, setiap manusia ni mempunyai satu nurani, satu perasaan dalam hati sendiri, nak kata ada moral yang asas. Tapi tetap perlu diarahkan. Mengikut pandangan moral yang asas ni, manusia perlu diarahkan oleh mana-mana pihak yang lain supaya dapat macam tadilah melaksanakan ketertiban moral sesuai dengan apa yang moral hendak. Dan juga mereka ni tak tahu. Kenapa mereka ni diarahkan, kenapa mereka disuruh, kerana mereka ni tak tahu apa sebenarnya moral tu mahukan. Berbezalah dengan moral yang baru iaitu moral takbir urus diri sendiri. Jadi pandangan baru ini mereka percaya bahawa setiap individu tu boleh buat sendiri tanpa arahan daripada mana-mana pihak. Dan mereka yakin keupayaan mereka tu mampu melengkapkan kepribadian moral tersebut. Dan tanpa mereka perlu bergantung kepada mana-mana pihak seperti negara, gereja dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Kita masuk kepada bahagian kepentingan falsafah moral. Ada 6 di sini. Yang pertama, membentuk masyarakat yang berpegang teguh kepada panduan kehidupan yang sebenar. Yang kedua, membawa kepada peningkatan daya berfikir terhadap setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga, mempersiagakan individu terhadap kualiti kehidupan yang lebih baik sama ada sudut fizikal, rohani dan juga jasmani. Yang keempat, menggalakkan sumbangan yang efektif dalam memberikan tunjuk ajar dan membimbing masyarakat kepada jalan kehidupan yang sebenar.
Yang kelima, mudah memahami makna sebenar sesuatu yang berlaku dalam kehidupan, khususnya pada sudut moraliti. Manakala yang akhir sekali, yang keenam, mengelakkan daripada kejahilan dan menyingkap tabir kebatilan yang menutup kelemahan manusia yang sedia ada. Jadi di sini ada 6 kepentingan falsafah moral dalam kehidupan manusia. Okey, untuk bahagian aplikasi moral etika membantu manusia melakukan kebaikan sosial dalam kehidupan harian. Seperti yang kita tahu, mengaplikasikan moral dalam kehidupan ni dapat memberikan kita 1000 kebaikan dari aspek diri sendiri, agama, masyarakat dan juga negara. Jika kita mengamalkan, contohlah bagi diri sendiri, jika kita mengamalkan moral seperti memaafkan kesalahpahaman dan kekeliruan, supaya ni diri bebas dari sifat dendam dan membolehkan diri kita lebih tenang dan juga bahagia. Manakala dari segi masyarakat, kita perlu menghormati perasaan orang lain, tidak menghina atau menilai orang lain supaya menjadikan diri kita ni lebih dihormati dan mudah bergaul dalam masyarakat sekeliling. Seterusnya, dari aspek agama, sebagai Muslim, mengaplikasikan moral dalam kehidupan adalah sesuatu yang wajib. Contoh, jika kita memelihara pandangan baik ataupun menundukkan pandangan sesama kita, baik lelaki maupun perempuan, di situ kita dapat menjaga kemaslahatan kedua-dua jantina supaya tidak menimbulkan fitnah kepada agama. Dan yang terakhir, negara. Sekiranya rakyat menunjukkan sikap bertolak ansur, beramah, tolong-menolong, kita mampu menaikkan nama negara ke persada dunia kerana terkenal rakyatnya dengan sikap moral terhadap sesama rakyat maupun kepada pelancong yang datang menziarahi, melawat kita punya negara. Sekian. Okey, bahagian akhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahawa falsafah moral ini telah berkembang dengan meluas sejak zaman berzaman. Perkembangannya telah berlaku di serata dunia, khususnya di dunia barat. Melalui pengembangan ini, wujud pelbagai kebaikan dan manfaatnya kepada setiap golongan masyarakat dunia kerana ia amat berkait dalam kehidupan manusia. Oleh yang demikian, kita mestilah meneliti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita di dunia sebagai panduan dan jalan kehidupan yang sebenar. Jadi sekian saja untuk pembentangan kumpulan kami. Saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.